bertujuan untuk menjadi panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai IPK. Falsafah pendidikan guru menjelaskan bahawa jenis guru diperlukan oleh negara. Sebelum tahun 1982, pendidikan guru di Malaysia tidak mempunyai satu falsafah yang tersurat dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru yang bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam laporan pelajaran seperti Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1961 dan Rancangan Malaysia. Pada tahun 1979, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan hala 7 pendidikan guru di Malaysia. Antaranya ialah menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi mengembangkan lagi potensi murid serta saya akan menerangkan bahagian ini. Falsafah pendidikan guru menjadi teras kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru dari aspek pengetahuan, keterampilan, tausiah dan etika guru. Pengetahuan dalam konteks pendidikan dan latihan keguruan ialah ilmu atau kemahiran yang diperolehi oleh bakal guru-guru melalui pembelajaran teori dan latihan amali dalam tempoh yang ditetapkan bagi membolehkan seseorang itu menjadi seorang guru yang bertauliah. Selain itu, seorang guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai subjek yang diajarkannya, tidak kira sama ada dia menerima latihan perguruan ataupun tidak. Di samping itu juga, seorang guru perlu mengetahui kaedah atau cara yang berkesan untuk menyampaikan pengajarannya supaya murid-muridnya dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Seterusnya, keterampilan. Guru yang berketerampilan ialah guru yang dapat menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal dengan baik. Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi sebagai satu arah menempatkan guru sebagai pemberi rangsangan dan pelajar sebagai penerima rangsangan. Sahsiah. Guru yang bersahsiah ialah guru yang dihormati oleh para pelajar, iaitu guru yang mesra belajar. Selain itu, guru yang bersahsiah ialah guru yang mempunyai sikap amanah dan bertanggungjawab serta bersifat penyabar, di mana mampu melahirkan pelajar-pelajar yang berakhlak mulia. Akhir sekali, etika guru. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, etika guru ialah kepada pelajar dan memperlakukannya sebagai anak sendiri. Setiap guru mestilah bertingkah laku baik dan menunjukkan akhlak yang terpuji kepada para pelajar serta menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan mengambil kira keperluan masyarakat dan negara. Dan saya pula akan menerangkan mengenai tajuk persoalan menilai kerjaya guru sebagai profesional dalam perkhidmatan awam. Antaranya ialah sifat dan kualiti peribadi, sifat dan kualiti profesional dan sifat kualiti sosial dan sebagainya. Faktor sifat dan kualiti peribadi seseorang guru itu dapat dinilai ialah melalui sifat sabar, sifat berterima rasa dan sifat bertanggungjawab sebagai seorang guru. Kepribadian seseorang guru itu mencerminkan kualitinya sebagai seorang guru yang profesional. Sifat dan faktor profesional pula menerangkan beberapa faktor, iaitu kemahiran bertutur, daya ingatan, suka membaca. Sehubungan dengan itu, guru yang profesional juga dapat dinilai melalui sifat dan kualiti sosial. Tambahan pula, faktor sosial perlu dititikberatkan supaya guru tersebut mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelbagai pihak. Guru yang profesional juga perlu memiliki pencapaian akademik yang baik selain daripada faktor-faktor disebut tadi. Ini penting kerana unsur profesional guru juga
perlu memiliki pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang berkaitan dengan tugasnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atira binti Muhammad Amin akan menerangkan tentang analisis komponen standar guru Malaysia ke arah melahirkan seorang guru yang bertaraf dunia. Standar guru Malaysia menggariskan kompetensi profesional yang perlu dicapai oleh seorang guru dan keperluan latihan yang perlu disediakan oleh agensi ataupun institusi latihan perguruan bagi membantu guru untuk mencapai tahap kompetensi yang telah ditetapkan. Standard guru Malaysia terbahagi kepada dua komponen utama, iaitu standard dan keperluan. Standard merangkumi tiga aspek utama, iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, kedua adalah ilmu pengetahuan dan kefahaman, dan akhir sekali adalah kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Di menyokong standard-standard yang saya nyatakan tadi, pihak institusi ataupun agensi latihan perguruan perlu menyediakan beberapa keperluan. Yang pertama ialah kelayakan masuk dan prosedur latihan perguruan. Yang kedua ialah latihan pentaksiran dan penilaian. Yang ketiga ialah kolaborasi. Keempat, infrastruktur dan infrastruktur. Dan akhir sekali adalah jaminan kualiti. Standard dan keperluan yang telah digariskan untuk memantapkan latihan perguruan amat penting dalam melahirkan seorang guru yang kompeten, kreatif, inovatif, dan berketerampilan. Sekian, terima kasih. Tidak heran lagi mengapa guru Malaysia dipandang tinggi di peringkat antarabangsa. Kerana falsafah pendidikan guru atau FPG yang telah menaikkan nama guru di peringkat antarabangsa. Saya rasa cukup sekadar itu daripada kumpulan kami, kumpulan ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.